Mesti ramai yang pernah pergi klinik gigi kan? Dan cabutan gigi adalah salah satu prosedur yang sangat sinonim dengan doktor gigi. Kenapa doktor gigi nak cabut gigi? Ada sebab dia. Salah satunya karies gigi yang teruk ataupun gigi yang dah berlubang teruk. Yang kedua, gigi yang bergoyang disebabkan oleh penyakit gusi. Yang ketiga adalah gigi terimpak. Contohnya gigi geraham bongsu lah kebiasaannya. Yang terakhir sekali adalah perawatan ortodontik ataupun dikenali sebagai braces. Seperti rawatan pergigian yang lain, prosedur cabutan gigi juga ada komplikasinya jika pesakit tidak menjaga luka cabutan tersebut dengan baik. Komplikasi yang paling biasa berlaku adalah pendarahan selepas cabutan. Pendarahan selepas cabutan ini boleh berlaku atas beberapa faktor. Antaranya ialah pesakit kerap berkumur dan meludah, tisu gusi koyak, pesakit mempunyai masalah pendarahan sistemik seperti hemofilia, atau pesakit ada pengambilan ubat cair darah seperti warfarin. Sebab tu penting untuk pesakit maklumkan kepada doktor gigi sekiranya mempunyai masalah kesihatan atau ada pengambilan ubatan sebelum prosedur cabutan dilakukan. Kebiasaannya doktor gigi akan memberi arahan selepas cabutan kepada pesakit, di mana pesakit perlu gigit kapas ataupun gauze dengan kemas dan tukar gauze tersebut sekiranya sudah basah disebabkan oleh air liur. Yang kedua adalah pesakit tidak digalakkan untuk kerap berkumur sebab akan menggalakkan lagi pendarahan. Komplikasi seterusnya adalah jangkitan kuman pada luka cabutan tersebut ataupun doktor gigi selalu panggil dry socket. Tanda-tanda jangkitan ni adalah pesakit akan rasa sakit selepas beberapa hari cabutan dilakukan, rasa bengkak di kawasan cabutan dan mulut berbau. Antara punca jangkitan kuman ini boleh berlaku adalah disebabkan merokok selepas cabutan. Sebab tu doktor gigi melarang pesakit yang merokok untuk merokok selepas cabutan. Selain daripada merokok, pesakit juga perlu pastikan kawasan gigi lain juga bersih. Komplikasi cabutan gigi yang seterusnya adalah akar gigi terpatah. Akar gigi terpatah ni boleh berlaku semasa prosedur cabutan dan ia kerap berlaku pada gigi yang mempunyai akar yang lebih daripada satu ataupun akar yang panjang. Contohnya gigi geraham dan gigi taring. Kebiasaannya doktor akan maklumkan kepada pesakit sama ada cabutan itu sukar ataupun pesakit perlu bersedia untuk cabutan yang memerlukan pembedahan. Sekiranya akar gigi terpatah berlaku semasa cabutan, doktor akan maklumkan kepada pesakit terlebih dahulu. Berdasarkan penilaian doktor gigi tersebut, doktor gigi akan decide lah sama ada akar itu perlu dikeluarkan ataupun tidak. Jika dia perlu dikeluarkan, sama ada boleh dengan cara cabutan biasa ataupun perlukan cara pembedahan. Komplikasi seterusnya adalah komunikasi antara ruang sinus dengan rongga mulut ataupun dental terms dia kita panggil oro-antral communication. Komplikasi ini hanya berlaku pada cabutan gigi geraham rahang atas. Pada bahagian depan muka kita terdapat sepasang ruang udara yang dipanggil maxillary sinus. Antara fungsi maxillary sinus ni adalah untuk meringankan berat kepala. Kenapa dia kerap berlaku di bahagian gigi geraham atas saja? Sebab lokasi maxillary sinus ni adalah berhampiran dengan akar gigi geraham rahang atas. Cabutan gigi geraham yang berhampiran dengan maxillary sinus berpotensi untuk menyebabkan komunikasi antara kaviti mulut dan maxillary sinus. Antara tanda-tanda komplikasi ini adalah keluar air atau makanan dari hidung ketika makan, kesakitan dan hidung tersumbat pada satu bahagian. Sekiranya tanda-tanda ini berlaku, sila datang semula ke klinik untuk rawatan. Komplikasi terakhir untuk cabutan gigi adalah kecederaan pada saraf inferior alveolar. Saraf inferior alveolar ini dia memberi sensasi kepada gusi, gigi dan bibir pada rahang bawah. Kedudukan saraf ni dia berada pada rahang bawah dan dia hampir dengan gigi geraham bongsu. Antara tanda kecederaan saraf ini, pesakit akan rasa kebas yang berpanjangan pada bahagian bibir bawah
gusi, sekitar dan juga dagu. Okey, sama juga macam komplikasi yang saya sebutkan tadi, sekiranya ada tanda-tanda kecederaan ni, pesakit boleh pergi ke klinik pergigian yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya.